Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk subjek sirah, mari kita tengok sama-sama. Okey, hari ini muka surat 27 kita nak baca balik. Okey, unit 2. Okey, kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib, okey, bapa Nabi. Okey, yang pertama, Abdullah bin Abdul Muttalib seorang usahawan. Okey. Abdullah selalu pergi ke Syam untuk berniaga. Okey. Yang ketiga, suatu hari dalam perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit dan meninggal dunia. Okey, nombor 4, jenazah Abdullah dikebumikan di Yasrib. Okey. Aminah binti Wahab sedang mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah meninggal dunia. Okey, yang keenam, Abdullah tidak sempat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda masih berada di dalam kandungan ibunya. Okey, kemudian muka surat 28. Okey, muka surat 28. Okey. Penghayatan Okey, ajal kematian manusia ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Semua Allah yang tentukan. Okey. Kita perlu memuliakan Kaabah dan tempat-tempat ibadat. Okey. Sifat dengki dan sombong dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Setiap kejahatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah bersabar dan redha atas segala ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian kita tengok muka surat 35. Okey, 35 kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, unit 1, masa dan tempat kelahiran Nabi Muhammad. Okey, kemudian kita tengok sini. Okey, cikgu Okey, soalan yang pertama, bilakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Okey, ni jawapan. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi. Okey, saya tanya. Betul, bagus Ahmad. Soalan kedua, di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Okey, ustazah, saya jawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah. Okey, itu jawapan dia. Okey, kemudian tepat jawapan Khadijah. Okey, kemudian kita tengok muka surat 36. Okey, cikgu tanya lagi. Okey, soalan ketiga, mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tahun gajah? Okey, saya tahu. Okey, kerana pada tahun itu berlaku peristiwa tentera bergajah datang untuk meruntuhkan Kaabah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memusnahkan mereka. Okey, kata alhamdulillah. Bagus jawapan Zainab. Okey, soalan terakhir, pada hari apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Okey. Okey, senang sahaja ustazah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin. Okey, bagus Yasir. Tahniah murid-murid kerana dapat menjawab soalan dengan betul. Okey, kemudian kita tengok muka surat 37. Okey, muka surat 37. Okey, muka surat 37 ni. Okey, unit 2, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama, berita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Okey, ketika mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminah bermimpi melihat cahaya terang menerang. Okey, terang menerangi istana Busra di Syam. Okey. Nombor 3, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai anak yatim kerana bapanya telah meninggal dunia. Okey. Kemudian murid-murid boleh tengok muka surat 38. Okey, muka surat 38 sambungan. Okey, nombor 4, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada bangsa Arab Quraisy dan keturunan yang mulia. Okey, ingat tu, bangsa Arab Quraisy. Okey, Abdul Muttalib sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa baginda ke Kaabah. Okey, nombor 6,
Abdul Muttalib memberi nama Muhammad, bermaksud yang terpuji. Okey, nombor 7, nama Muhammad belum pernah digunakan oleh masyarakat Arab ketika itu. Okey, kemudian satu lagi muka surat yang kita nak baca. Okey, muka surat 39 iaitu penghayatan. Okey, kita perlu membantu dan menyayangi anak yatim. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat ke seluruh alam. Okey, yang ketiga, kita digalakkan berpuasa sunat pada setiap hari Isnin. Okey, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat kesempurnaan iman. Okey, kita dilarang memberi nama dan gelaran yang tidak baik kepada orang lain. Okey, latihan hari ini adalah, okey, ustaz nak kamu ulang baca, okey, tarikh dan masa dan tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Okey, yang pertama, okey, ustaz nak kamu hafal yang ni. Okey, ni masa Nabi dilahirkan. Okey, kemudian tempat Nabi dilahirkan. Okey, dekat mana? Dekat Mekah. Okey. Okey, lagi satu yang ustaz nak kamu tahu. Okey, kamu hafal. Okey, kenapa disebut tahun gajah? Kemudian hari Nabi dilahirkan. Hari apa? Hari Isnin. Okey, untuk subjek hafazan, okey, murid-murid boleh tengok muka surat 43 buku teks. Okey, hari ini kita nak tengok pelajaran ke-8 iaitu menghafaz surah Al-Kausar. Okey, pengenalan surah Al-Kausar. Apa maksudnya? Kebaikan yang baik. Kebaikan yang banyak. Okey, kebaikan yang banyak. Okey, yang pertama, mengenai surah Al-Kausar ni, surah ini diturunkan di Mekah. Okey, Telaga Kausar yang airnya dari sebatang sungai di syurga dan tidak terhingga lazatnya. Okey, sungai yang diberi nama Telaga Kausar. Okey, kemudian yang ketiga, okey, menerangkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak, lalu diperintahkan menunaikan solat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan berkorban sebagai tanda syukur. Okey, mari kita baca surah Al-Kausar bersama-sama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat 1. Inna a'tainakal kautsar. Okey, maksud dia, sesungguhnya kami telah mengurniakanmu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Okey, kemudian ayat yang kedua, fasalli lirabbika wanhar. Okey, maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai dalam kurungan sebagai ibadah dan katakanlah diri kepada Allah. Okey, kemudian ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Okey, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus iaitu dalam kurungan daripada rahmat Allah. Okey, insya-Allah surah Al-Kausar ni 3 ayat saja. Okey, murid-murid boleh hafal. Okey, seterusnya pengajaran nilai dan akhlak. Okey, murid-murid boleh tengok muka surat 47. Okey, apa dia? Okey, lazimkan membaca secara tartil ketika menghafaz Al-Quran.